Shalom, seorang guru 200 pengebumian. Demikianlah tajuk berita mission kita pada Sabat ke-13. Kisah Vineta dari Latvia. Ketika Vineta keluar dari kedai runcit di Latvia, dia melihat seorang wanita memakai pakaian hitam di seberang jalan. Hitam adalah warna tradisional berkabung di Latvia. Itu adalah sehari selepas salah seorang murid Vineta, seorang lelaki bernama Andrei, meninggal dunia dalam kemalangan yang tragis di taman permainan. Dia berasa terdorong untuk pergi bercakap dengan wanita itu. "Adakah Anda ibu kepada Andrei?" Dia bertanya. Wanita itu pun mengesahkan bahwa dia adalah ibu kepada Andrei. "Saya adalah gurunya," kata Vineta. Si ibu seperti tidak ada mood untuk bercakap. Perlahan-lahan, dengan sangat lembut, Vineta pun mengulangi apa yang dikatakan kepada rakan sekelas Andrei yang sedang berduka pada hari sebelumnya. "Andrei percaya kepada Tuhan," kata Vineta. "Dia sayangkan awak, dia sayangkan adik perempuannya, dia seorang budak yang baik hati. Mungkinkah dia hidup lebih lama lagi dan pergi bekerja di ladang papan seperti yang dia rancangkan? Kemungkinan dia akan berubah, kemungkinan dia sudah mulai minum alkohol seperti pekerja kilang papan yang lain." Alkitab mengatakan, pemabuk tidak akan berada di syurga. Mungkin Tuhan tidak menghalang kemalangan ngeri ini daripada berlaku karena sekarang Andrei sudah selamat. Keesokan harinya, pengetua sekolah datang berjumpa dengan Vineta. "Ibu Andrei telah menelepon saya setiap jam sejak kematian anaknya, mengatakan bahwa pihak sekolah yang harus dipersalahkan," katanya. "Tetapi hari ini dia menelepon dan mengatakan bahwa dia telah bercakap dengan kamu dan telah mendapat ketenangan. Dia berkata, 'Saya tidak akan menghubungi Anda lagi, tetapi saya mempunyai keinginan. Saya mau guru ini, yaitu Vineta, mengetuai pengebumian anak saya. Jadi Vineta, sila pulang ke rumah dan bersedia untuk pengebumian itu.'" Vineta sangat terkejut. "Saya tidak pernah mengetuai pengebumian sebelum ini," katanya. "Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan." "Ia akan baik-baik saja," kata pengetua. "Kamu boleh lakukannya. Segala-galanya akan baik." Vineta tidak mahu melepaskan peluang untuk bercakap dengan Tuhan kepada semua murid-murid dan kepada keluarga dan saudara mara Andrei. Dia menyediakan khotbah tentang Lazarus. Pada hari pengebumian, orang ramai datang untuk memberi penghormatan terakhir. Vineta berdiri berhampiran dengan keranda sambil bercakap. "Jika Yesus hidup di bumi hari ini, dia akan menghentikan keranda ini daripada masuk ke liang lahat," katanya. "Dia akan menghidupkan semula Andrei seperti Lazarus. Dia akan berkata, 'Keluarlah dari kubur,' tetapi apa yang saya tahu dan apa yang saya ingin kamu ketahui ialah suatu hari nanti Yesus akan mengucapkan perkara ini dan Andrei akan keluar dari kuburnya untuk hidup selama-lamanya." Pada petang itu, seorang guru dari sekolah menelepon Vineta di rumah. "Ibu seorang pelajar menghubungi saya hari ini dan meminta saya menghubungi Anda," katanya. "Nenek pelajar itu meninggal dunia. Dia mahu kamu mengetuai pengebumian." Vineta mendapati mudah untuk membuat persiapan untuk pengebumian karena nenek itu telah hidup bagaikan malaikat, yaitu sangat baik. Vineta mendasarkan khotbahnya pada Amsal 31 dan membandingkan nenek dengan wanita yang ideal itu. Semasa dia bercakap, semua mata tertumpu kepadanya. Terjadi keheningan yang besar. Vineta memberitahu seorang sanak saudara selepas itu, "Kamu tahu kenapa saya suka pengebumian? Tidak siapa yang tidak bersetuju dengan Anda." Dan semua orang mendengar. Vineta memikirkan tentang pengebumian sekali lagi. Sambil dia coba mengimbangi belanjawan bulanannya, tidak lama kemudian.
Dia mendapati gaji yang kecil sebagai seorang guru itu tidak mencukupi untuk membesarkan dua anak lelakinya. Dia tertanya-tanya bagaimana dia boleh menampung kehidupan. Pemikiran terlintas di pikirannya. Kamu tahu cara mengetahui pengebumian? Pendeta menghubungi rumah pengebumian dan menawarkan perkhidmatannya. Pengarah rumah pengebumian itu pun berkata, "Saya akan memberikan kamu pengebumian kecil dan melihat bagaimana Anda melakukannya." Selepas pengebumian tersebut, pengarah itu pun berkata, dia berpuas hati. "Kamu boleh mengetuai pengebumian mulai minggu depan," katanya. Jadi, di antara kelas, yaitu masa rehat sebelum masuk kelas selanjutnya, di sekolah, Vineta melompat ke dalam kertanya dan menukar pakaiannya semasa dia bergegas ke pengebumian. Kadang-kadang, dia juga menukar pakaiannya di lampu merah. Bercakap dengan Tuhan di pengebumian menjadi pekerjaan kegemarannya. Dia sangat menyukainya. "Saya mempunyai banyak cerita, ada yang sedih, ada yang lucu," katanya. "Saya tidak akan melupakannya." Vineta mengetuai lebih daripada 200 pengebumian di bandar itu sebelum Tuhan membuka pintu untuknya memasuki kerjaya lain. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan memberi peluang kepada remaja di Latvia untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tuhan yang menjanjikan kehidupan yang kekal. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 akan membantu membina sebuah bangunan di ibu kota Latvia, Riga, yang akan berfungsi sebagai pusat pengaruh di mana orang muda boleh mempelajari bahasa, melibatkan diri dalam sukan, dan mengambil bahagian dalam aktiviti berpusatkan Kristus yang lain. Terima kasih kerana merancang persembahan murah hati minggu depan. Itu saja berita mission pada Sabat ini. Sekian, terima kasih.